إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk, yang mana balasan mereka ialah syurga ad yang disediakan kepada mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah. Sadaqallahul Azim. Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Surah Ar-Rahmah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya alhamdulillah, syukur pada Allah yang masih lagi memberikan kita peluang dan kesempatan untuk terus berada di muka bumi Allah yang mulia ini, yang mana kita diberikan kesempatan hingga ke saat ini berada di penghujung bulan Syaban yang mulia, yang tidak berapa hari lagi untuk kita menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan barakah. Mudah-mudahan sedikit usaha kecil yang kita lakukan untuk menggolongkan kita, menjadikan kita orang yang beriman dan beramal saleh akan dipermudahkan segala urusan kita dan menjadikan kita semakin berusia, semakin habisnya umur kita, semakin rapat kita dengan Islam, rapat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rapat kita dengan perjuangan Islam. Apatah lagi kita yang mengaku sebagai seorang mukmin, mengaku sebagai seorang yang mendukung perjuangan Islam, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pertolongan dan nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di saat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambut Ramadan ini, kita jadikan dia sebagai bulan perjuangan, bukan bulan yang melemahkan, tetapi bulan yang mampu membangkitkan hamasah, membangkitkan semangat dan jihad yang tinggi untuk kita memastikan kita mempunyai sumbangan kepada gerak kerja amal Islami, gerak kerja untuk memenangkan Islam. Apatah lagi di saat keadaan dunia hari ini yang cukup membimbangkan. Indeks jenayah yang dibentangkan oleh menteri di Parlimen dalam persidangan yang kedua tahun 2014 sehingga April 2014, kadar jenayah 1 jam berjumlah 14 orang.
Satu hari berjumlah 368 kes. Seminggu jumlahnya 2,594 kes. Sebulan sehingga April 2014, indeks jenayah di Malaysia sudah mencecah 11,023 kes sebulan. Kadar jenayah ini yang membimbangkan. Ini yang dilaporkan oleh menteri yang berkenaan, yang menjaga perihal yang berkaitan dengan jenayah. Apatah lagi di saat dilaporkan juga oleh pihak yang berwajib, oleh ketua audit negara yang melaporkan kepada kita tentang kadar tentang kes-kes yang melibatkan penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan yang berlaku di dalam jamaah kita. Kita melihat bagaimana begitu parah keadaan yang berlaku. Inobiologi Sdn Bhd dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara siri kedua mengalami kerugian 3 tahun berturut-turut. Mengharaikan apabila syarikat milik Kementerian Keuangan yang menterinya ialah yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri mengalami kerugian yang sangat besar dan penurunan hasil daripada 0.25 juta pada tahun 2015 kepada 0.19 juta pada tahun 2013. Jika kepentingan dan liability sebuah syarikat pun tidak dapat dijamin sebaiknya, adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berupaya mengurus ekonomi negara, khususnya dalam mendepani peningkatan hutang dan defisit dalam bajet tahunan negara? Mampukah bajet 2015 nanti untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat? Ini persoalan yang timbul. Jadi kos ni akan naik. Ketamakan yang berlaku pada hari ini semakin menjamin kebajikan sebuah negara rakyat. Sebab itu Islam kita nak wujudkan syubur lahir dan wujudkan sebuah negara berkebajikan. Jamaah kita cuba wujudkan sebuah negara yang berkebajikan. Maknanya hari ini tol dibebankan kepada rakyat. Dalam Islam tidak ada istilah tol. Kerajaan diharamkan untuk mengenakan tol kepada rakyat, kepada lebuh raya, pengguna lebuh raya. Kalau nak kena pun sedikit sekadar untuk pengurusan. Itu dibenarkan dalam pentadbiran sebuah kerajaan yang benar-benar menepati kehendak kerajaan Islam. Adapun yang berlaku pada hari ini, kadar tol bukan semakin berkurangan, semakin menambah dan meningkat. Sedangkan kos tersebut sudah pun melepasi. Maknanya sudah pun mungkin boleh settle dah. Tapi dia naik atas alasan yang bermacam-macam. Jadi sebab itu dalam keadaan suasana begini tidak ada penyelesaian yang lain. Mesti kita kembali kepada penyelesaian Islam. Hari ini tuan-tuan yang kita membimbangkan, sangat membimbangkan hari ini, saya sebut di mana-mana, ialah satu kes yang begitu parah, iaitu rogol secara berjamaah. Rogol pun berjamaah juga. Niat semayang je berjamaah. Dia rogol berkumpulan. Yang terbaru ni tuan-tuan, pada 13 Jun yang lalu di Pentian Besar Johor, 6 orang tentera, 3 positif dadah, tangkap seorang perempuan remaja berusia 14 tahun. Malam tu dia bagi minum sejenis minuman biasa yang diletakkan dadah dalam minuman tersebut, dan dadah ini biasanya digunakan oleh doktor veteriner yang diberikan kepada haiwan untuk tujuan pemandulan. Dan biasanya dadah ini akan menyebabkan peminumnya yang minum daripada minuman tadi ini akan tak ingat apa satu pun yang berlaku pada malam tersebut, sehingga esokkan harinya. Dan dadah ini diberikan kepada remaja tersebut, dirogolnya bergilir-gilir pada malam tersebut dengan begitu rakus. Akhirnya perempuan tersebut didapati bakal mengalami mandul buat selama-lamanya. Ini yang berlaku tuan-tuan. Bukan lama, baru seminggu yang lalu, 13 Jun, lebih kurang dalam
9 hari yang lepas berlaku. Jadi tidak ada cara lain, dia mesti kembali kepada Islam. Islam yang boleh menyelesaikan semua masalah. Ya, tapi lagi kita tak kembali kepada Islam, lagi kita tidak kembali kepada hukum hakam Islam, menyebabkan kita tak akan mampu menyelesaikan semua masalah. Kita mungkin tak apa rasa pasal tak kena kepada kita, tak kena pada keluarga, pada kerabat, pada jiran tetangga kita, kita tak apa nak alert benda tersebut. Tapi ini yang berlaku, yang semakin parah dan terus membarah di atas negara kita Malaysia ini. Baik. Kita sambung kepada perbincangan kita dengan menggunakan kitab Islam, Fikrah, Harakah dan Daulah. Kita masuk kepada perbincangan muka surat yang 130. Masih lagi membicarakan perkara yang ke-6, bab yang ke-6 iaitu kepentingan berjamaah. Pada muka surat 30, perenggan yang kedua, sesungguhnya musuh yang kita hadapi sekarang adalah musuh yang hebat dan besar. Oleh kerana itu kita memerlukan jamaah Islam, memerlukan golongan Islam yang benar-benar mempunyai sifat-sifat Islam yang diamanahkan oleh Allah sebagai golongan Islam. Ya, berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan sebelum daripada ini, Allah Ta'ala menyatakan tentang dalam surah Al-Mujadilah dan dalam surah Al-Ma'idah, bagaimana Allah Ta'ala menyatakan hanya parti Islam sahaja yang berjaya dan mampu menyelesaikan semua masalah-masalah yang mampu berhadapan dengan kumpulan-kumpulan yang menentang perjuangan Islam ini sendiri. Ya, hanya mereka-mereka yang ikhlas. Dalam surah Al-Mujadilah Allah Ta'ala secara terus terang mengatakan bahawa yang dikatakan golongan Islam itu ialah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, sekalipun orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka ataupun anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Ini yang diajarkan Allah Ta'ala kepada kita tentang sifat golongan ataupun kumpulan ataupun jamaah parti puak Islam itu sendiri yang mereka sanggup berhadapan walaupun dengan bapa mereka, dengan orang yang mereka kasih, asalkan demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ni cerita zaman sahabat Nabi yang keluarga mereka masih lagi belum memeluk Islam sebagaimana sahabat. Bukan kita berdasarkan kepada kaum, kepada keluarga dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala memutuskan sesuatu kepada sesebuah kumpulan itu, sesebuah jamaah itu, maka Islam mengatasi segala-galanya daripada keluarganya. Jadi begitu. Jadi sebab itu, di mana perjuangan menghadapi jahiliah itu adalah perjuangan yang tidak mengenal sesiapa. Maknanya tak kira lah adik-beradik kita ke, sanak saudara kita ke, ataupun siapa saja, asalkan dia menentang, dia jahiliyah, maka kita wajib menentangnya. Kan? Dalam konteks kita mungkin berbeza. Kita perlu dakwah mereka, kita perlu tarik mereka, kita perlu sedarkan mereka sedaya semampu yang mungkin. Kan? Boleh sedarkan golongan-golongan tersebut ni supaya kembali kepada Islam. Kan? Yang bukan Islam pun kita dakwah mereka. Alhamdulillah, maklumat yang terbaru kita terima dalam kajian yang dibuat oleh UMCEDEL. UMCEDEL, sebuah kajian bebas daripada Universiti Malaya. Dia buat kajian tentang sokongan orang bukan Islam dan kefahaman terhadap hudud di Malaysia. Didapati hari ini maknanya peningkatan itu sudah baik. Cuma mereka perlu kepada penjelasan yang lebih kepada mereka, kepada orang bukan Islam. Tapi maknanya usaha tu dah ada tahap kefahaman yang baik dah. Walaupun kita nampak ada penentangan-penentangan yang berlaku, tetapi ianya sudah ada peningkatan yang disebutkan oleh pusat kajian UMCEDEL ni.
Kan? Maknanya dah ada perkembangan yang baik, positif dah. Maksudnya perlu kepada tindakan yang lebih sedikit menerangkan, memberikan penerangan dan keadilan tentang hukuman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Allah buat kita elok, tuan-tuan. Kan? Allah buat kita ni sebaik-baik kejadian. Allah jadikan langit bumi ni masya-Allah indah, kita tengok. Bandar Shah Alam ni bandar dalam taman, bandar anggrek. Kan? Kalau tidak campur tangan Allah Ta'ala, masakan pokok-pokok ni boleh tumbuh. Hambuhlah baja macam mana pun tak boleh tumbuh. Kan? Tengok di Kelantan, bukan negeri padang pasir pun kurma tumbuh dengan elok. Sebab baru cadangan nak buat kerja agama. Orang pakat kumun habis tengok pokok kurma, perok. Tahu perok ni apa dia? Jakun. Kan? Pakat jakun belakang, pakat nak pergi tengok, ambil gambar. Kan? Sampai tahap tu. Tu baru nak buat, tak buat lagi. Saya ingat esok tumbuh penuh Bandar Kota Baru, tuan-tuan. Makan kurma lempak Yusuf Toyub, pum, lempak biji dia tumbuh terus, tuan-tuan, lepas tu. Kan? Jadi apa nama ni, yang nak digambarkan ialah bagaimana keadilan Islam itu sendiri. Kan? Jadi kita nak cerita tentang keadilan macam Kes Rogol hari ni. Bila Islam mudah, bila Kes Rogol, perogol bukan sekadar kena sebat. Perogol bukan sekadar kena rejam sampai mati. Jika sabit kesalahan cukup bukti semua, dia kena mengikut hukuman hudud. Tetapi perogol juga mesti dibayar, diputuskan oleh hakim untuk mengambil sebahagian daripada harta perogol tadi diberikan kepada keluarga mangsa. Ini keadilan yang Islam tekankan. Sekurang-kurangnya dia mendapat hak, mendapat keadilan, mendapat pembelaan di atas dunia ni lagi. Tapi undang-undang sivil tak ada apa. Undang-undang sivil perogol pemangsa tak boleh apa. Boleh sakit, boleh tak boleh beranak, tak boleh mandul, entah boleh menikah ke tidak lepas ni, wallahu alam. Kan? Boleh trauma, boleh fobia, boleh hilang keyakinan diri, macam-macam. Tambah pula rogol balun pula, macam di Kelantan tu sampai 37 orang, rogol 2 orang. Kan? Jadi maksudnya benda-benda begitu menyebabkan apa nama ni jadi habis begitu je lah. Tapi Islam tak. Perogol kalau undang-undang sivil kena bayar denda pada kerajaan. Kerajaan kena rogol ke, tuan-tuan? Kerajaan tak kena rogol. Yang kena rogol ni mangsa, patut bagi pada mangsa. Yang ni kita nak cerita pada orang bukan Islam. Banyak peraturan-peraturan. Ada kadang-kadang peraturan yang kita buat dalam Islam ni dah ada, dah dibuat dah, cuma kita jadikan ta'zir. Kan? Ada aturan yang tak perlu kita gubal dia punya undang-undang, cuma sekadar kita upgradekan dia sahaja. Contohnya kalau biasanya 6 kali sebatan bagi pesalah rogol ni, maka kita balun, kita tambah lagi jadi 100 kali sebatan bagi yang belum berkahwin. Itu saja. Jadi kita upgradekan saja dia punya peraturan tersebut. Dan undang-undang hudud ini adalah undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dia undang-undang Allah. Tilka hududullah fala taqrabuha. Tilka hududullah fala ta'taduha. Disebut gitu. Tilka hududullah, jangan kamu hampiri. Yang demikian itu adalah larangan Allah. Yang ni pun kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut apa? Yuwaduna man haddallah. Had itu hudud lah tu. Kan? Hudud maknanya larangan. Benda yang Allah Ta'ala dah putuskan, tak boleh. Allah kata, fala taqrabuha, jangan kamu hampir. Hampir tak boleh. Ni hudud, tak boleh hampir, tak boleh. Wala fala ta'taduha, nak melampaui tak boleh. Kalau Allah kata 10, 9 tak boleh, 11 pun tak boleh. Itu kesimpulan yang kita boleh buat jadi mudah. Jadi Allah suruh buat. Dia adalah peraturan direct daripada Allah. Adapun qisas, adapun ta'zir, ini bergantung kepada pihak pemerintah. Ini manusia boleh putuskan. Dalam undang-undang bunuh balas sebagai qisas, sebagai contoh. Kan? Kawan tu ada anak elok-elok, tiba-tiba pergi bunuh anak dia. Maka keluarga berhak membalas balik, bunuh balas balik. Tapi kalau faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau pun keluarga dia, mak dia, waris dia boleh memberikan kemaafan, maka alhamdulillah lah. Tak kenalah hukuman hudud tadi. Tapi kalau benda tadi melibatkan hudud, yang 6 perkara tadi ni, berzina, tuduh orang berzina, rompak, lagi apa dia? Murtad, lagi apa dia? Curi, kan? Berzina tadi ada 2, yang berkahwin dengan yang belum berkahwin. Jadi kalau selesai 6 perkara tadi,
ya maknanya luar daripada itu ta'zir lah. Tapi kalau itu sabit kesalahan, dan nak boleh ke jatuh hukum bukan senang. Sebab itu bila kita yakin, bila kita nak buat benda ini, Allah Ta'ala sendiri yang menggerunkan. Ni belum buat pun orang dah gerun dah. Dah gerun dah. Cina gerun, Melayu gerun, Mahathir pun gerun. Mahathir konsisten. Mahathir ni istiqamah daripada muda sampai tua menentang hudud. Istiqamah tuan-tuan. Satu sifat yang bagus lah. Konsisten dia lawan hudud. Tak sesuai lah, tak selari lah, tak tidak kondusif lah, rakyat belum faham lah. Kan? Awak ingat Allah Ta'ala ni buat ni pasal apa? Allah buat sebaik-baik manusia dah. Takkanlah Allah nak buat undang-undang dia, peraturan dia, undang-undang kanun jenayah Islam ini, takkanlah nak buat dia tak apa sempurna. Sedangkan dia buat manusia sebaik-baik kejadian. Of course dah, dia buat peraturan tadi sebaik-baik peraturan dan perundangan. Kan? Takkanlah Allah tu buat manusia cantik, buat bangunan cantik, buat muka bumi ni begitu indah, langit bumi begitu cantik, tiba-tiba mai tang peraturan dia cerai, lekeh. Boleh gitu? Mana boleh. Kan? Tapi ni jenis bangsa tak faham, bangsa apa kita pun tak tahulah tuan-tuan. Kan? Begitu. Memang sebab yang menentang ni sebab depa jahat. Kan? Tu yang takut tu. Orang Cina kata apa? 智坏人法在法hudud, dia panggil. Kan? Orang hanya orang jahat saja. Huai ren si orang jahat lah. Huai ren maknanya orang jahat, orang rosak. Huai ni rosak. Bila dalam istilah orang tu huai ren orang jahat. Dia kata orang jahat je yang takut pada hudud. Fa hudud. Fa takut. Hudud lah. Hanya orang jahat saja yang takut pada hudud. Kan? Macam orang bukan Islam, kita buat dialog dengan orang bukan Islam, kita kata hampa nak takut pasal apa? Pertama, peraturan kita yang kita nak diperkenalkan oleh kerajaan Kelantan ialah hudud untuk orang Islam. Selesai. Yang kedua, hudud untuk orang bersalah, orang jahat. Hampa tak salah, hampa nak takut apa? Kan? Kita timbulkan lagu tu tuan-tuan. Jadi mereka fahamlah. Dan insya-Allah kita yakin dia sebenarnya dah ikut Imam Syafi'i, dia kena laksana semua, tak boleh buat pisah-pisah antara orang bukan Islam dan orang Islam. Tapi kita dalam kaedah agama dia ada tadarrush, dia ada tadarrush syariah, dia ada dipanggil tahap-tahap perlaksanaan syariah tadi ini. Jadi kita tak mau drastik, kita buat dulu pada orang Islam sehingga kita yakin orang bukan Islam akan minta hudud dilaksanakan juga ke atas mereka. Mereka nampak keadilan, mereka akan nampak keamanan, mereka akan nampak baik dan sebagainya. Kan? Sebab tu ditentang oleh menteri-menteri di Perli boleh. Kalau nak makan sup tangan pergi Kelantan. Lepas ni JKR jenuh lah nak buat jalan, tak ada batu. Pasal batu semua buat rejam. Itu semua kata-kata yang boleh mengundang murtad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kata-kata daripada orang yang jahat, yang memang tak mau. Sebab kalau buat hudud, mereka-mereka di menteri-menteri ni dulu kena sabit kesalahan. Pasal laporan audit negara ada dah, bukti lengkap, jelas, sign daripada siapa, kelulusan daripada siapa, ada perhabis berlingkup harta negara ni, orang ni lah kan, berebut nak jadi jawatan. Ada satu kawan saya tuan-tuan, memang 20 nak jadi YB lama kan, dan dia ni bekas apa nama ni, bekas terlibat dengan puteri lah kan. Baru duduk di kampung di Kedah ni tuan-tuan, duduk kempen untuk nak jadi YB ni lebih kurang 10 tahun dulu. Tiba-tiba PRU13 baru ni tak boleh jadi YB, tak nama tak naik. Buat surat merayu pada Perdana Menteri diam, tak layan kan. Entah apa berlaku, wallahu alam. 2-3 minggu yang lalu dilantik menjadi senator. Lantik jadi senator. Kawan saya ni, senator tu kakak dia lah, puteri tadi. Kawan saya ni berhenti kerja, full timer, escort kakak, sebab nampak nanti lubang-lubang projek yang mereka boleh dapat. Berebut tu kerana apa? Kerana memang nak dapat jawatan, memang nak dapat projek. Memang masa dia jadi puteri pun puas hati lah tuan-tuan. Petronas ada, saya ingat, dekat 5 biji bah. Kan? Dia dapat lah. Boleh buat rumah juta-juta.
Lepas tu dapat projek tu, projek ni. Dapatlah. Habuan tu dapat. Tapi saya kata tak apalah, ambil lah. Puas hatilah nak hang masuk, hang nak dia jadi macam ni pempulun hang dapat, tak apa. Hang nak masuk neraka esok, puas hati kita. Abang gitu dia kata, pasal apa hang kaya. Ni kita kesian kadang-kadang tuan-tuan tentang Islam, lawan perjuangan Islam, lawan parti Islam, miskin, kayu gerek buruk je tuan-tuan. Kan? Menapah bunyi menapah bunyi lagu tu tuan-tuan. Tapi maksudnya susah, rugi. Kan? Susah dunia adalah susah, dunia pula susah juga, tak dapat juga. Kalau alang-alang nak masuk boleh projek lagu tu. Kan, dia bukan sekadar ada petrol pump, dia ada projek-projek yang lain, termasuk ada syarikat pelancongan besar. Baru buka syarikat pelancongan terus berlibah double decker 5 biji. Bayangkan. Biasa orang nak buka company travel ni bukan boleh berlibah lagu tu terus, tak boleh. Dia kena tengok dulu rekod apa semua, lepas tu baru boleh lulus pula. Nak boleh kelulus bah itu susah. Dia boleh beli double deck tu 5 biji. Ganas tuan-tuan. Kan? Tapi itulah tujuan orang-orang tertentu yang mereka berebut, mereka nak ambil. Itu yang berlaku di satu masjid. Pengurusi luluskan bajet satu orang untuk berbuka puasa Ramadan selama 30 hari, 28 hari, RM8 satu kepala. Berbuka puasa untuk 200 orang. Berbuka puasa di masjid. Masjid lulus, pengurusi lulus. Dulu dengan keadaan makan tak patutnya RM8. TO, telur masin, sayur, lepas tu ada sikit ayam dan atau daging atau ikan, begitu. RM8 dengan sedikit tamak dan TO. RM8 satu kepala, dan bila kita cek balik punya cek, rupanya catering yang sediakan makanan itu adalah syarikat milik pengurusi masjid punya. Nampak tuan? Dia berebut nak jadi pemimpin, nak jadi pengurusi kerana benda-benda tadilah. Nak dapatkan habuan-habuan yang sedemikian rupa. Kan? Hak masjid pun depa nak balun juga, depa nak balas juga. Kesian tuan-tuan. Kan? Ni dunia yang sudah terbalik yang berlaku pada hari ini kerana orang berebut untuk nak menjadikan kekayaan berdasarkan amanah kepimpinan yang diberikan. Kita takut nak jadi pemimpin. Kita takut nak ditawarkan, diberikan amanah. Tapi dah tak ada orang juga, kita terimalah, kita buat sekadar dan semampu yang boleh. Kan? Orang hari ni orang berebut, orang minta jadi pengurusi, jadi apa-apalah yang boleh menyebabkan mereka menjadi kaya. Baik. Walaupun terdiri daripada bangsa yang sama dengan kita, walaupun terdiri daripada keluarga kita, walaupun terdiri daripada anak beranak kita dan saudara mara kita yang hampir, itulah dia peperangan Badar yang menjadi sempena ayat ini diturunkan, di mana Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang disebutkan Abu Ubaidah Al-Jarrah, sanggup menghunuskan pedang menghadapi bapaknya sendiri, yang menjadi asbabun nuzul. Ayat ini terang dan jelas mengatakan bahawa golongan Islam itu tidak mungkin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya meletakkan kepentingan bangsa, meletakkan kepentingan keluarga mengatasi kepentingan Islam. Kan? Kalau nak letak hidup Melayu, bangsa Melayu dulu, duk kira hidup Melayu lah tuan-tuan. Takkan Melayu hilang di dunia, porah tuan-tuan, boleh belah lah tuan-tuan. Kan? Main lagu tu, mana ada orang tak bincang bab tu dah. Kan? Jadi kerana duk kira bangsa dulu, duk kira bangsa. Kita ni awak, kita boleh putuskan kita nak bangsa apa? Mujuk jadi orang Melayu. Kan? Kita kata silap, patutnya Allah bagi kita jadi bangsa orang putih, Mat Saleh ke, Jerman ke. Kan? Tidaklah jadi dengan Ghana. Semalam Jerman lawan Ghana tuan-tuan, dua sama. Kan? Contohnya begitu. Tu orang putih lawan orang gelap, dipanggil black apa dia panggil kumpulan Ghana ni? Black apa? Tak boleh jawab semua, jawab kena. Kan? Begitu. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita bukan boleh pilih, tak boleh pilih. Kan? La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala abyadin ala aswadin illa bittaqwa. Atau kama qala. Tak ada kelebihan orang Arab atau orang Ajam, orang macam kita. Orang putih atau orang hitam, tidak. Illa bittaqwa, kecuali takwa daripada Allah. Kalau dia hitam pun dia sembahyang banyak.
Kan? Ni saat-saat bola ni tuan-tuan, patut kita rebutlah. Ambil peluang. Bila nak tengok bola, minat tengok, ambillah, tengoklah. Kan? Tapi bangunlah mayang. Jangan tak semayang. Bangun semayang. Kan? Ni hari ni tuan-tuan tengok, sebiji bola menyebabkan orang tak semayang subuh. Berapa ramai? Sebiji bola menyebabkan orang lalai dan leka daripada tanggungjawab. Pergi kerja mengantuk. Kan? Kerja makan gaji juga mengantuk. Kan? Bayangkan ada yang sampai beli MC dan sebagainya. Kan? Itu baru satu hal. Nu tak kira lagi apa yang berlaku umat Islam di seluruh dunia yang dibantai. Memang Yahudi sebut dalam protokol Yahudi yang ke-13. Dia ada 24 al-protokolat. Ada 24 protokol Yahudi. Nombor 13 sebut apa? Kita lalaikan, dilekakan masyarakat dunia dengan hiburan dan sukan. Ini yang berlaku. Kan? Sri Lanka duk tengah bunuh orang Islam. Bunuh, bakar. Myanmar terus bergolak. Tak dapat penafian, tak dapat pembelaan di mana-mana. Di Assam, India. Yang insya-Allah malam ni saya nak berangkat. Sehari malam ni pukul 10.30 flight saya ke Kolkata, pada Kolkata ke Guwahati, ibu negeri kepada Assam. Lepas tu naik kereta pula 5 jam daripada Guwahati nak sampai ke kamp pelarian. Di sana ada 30 kamp pelarian yang diduduki lebih daripada 400,000 pelarian Muslim yang dinafikan hak mereka. Kami diminta oleh Persatuan Malabari daripada India, minta tolong sangat-sangat pergi hadir, buatlah sesuatu apa-apa yang patut kepada mereka. Pi ni kita bawa lah sikit, bawa duit lebih kurang dalam RM10,000. Abang nak beli food package, kita bawa lah kain-kain baju, pakaian terpakai dah, packing semua siap dah untuk nak bagi kepada mereka. Cuma yang kita nak nak bantu ialah kita nak tengok angle mana lagi yang kita boleh bantu. Kalau perlu kita desak PBB, desak United Nations, desak OIC dan sebagainya untuk ambil tindakan, kita buatlah. Sebab sekarang ni usaha ke arah itu tidak lagi dilakukan. Kan? Kalau perlu kita bina masyarakat untuk 30 tahun, generasi Al-Jailul Manshud, generasi 30 tahun yang akan datang, kita buatlah. Kan? Ini tujuan kita pergi. Misi yang pertama lebih kepada misi meninjau dan membawa sedikitlah, takkan nak pergi saja. Kita bawalah kita bawa duit untuk kita dah settle semua, dah kita booking semua dah. Berapa paket makanan yang kita nak ambil, yang kita nak berikan kepada mereka. Jadi maknanya ni usaha yang kita boleh buat. Itu di umat Islam di Assam dinafikan hak kewarganegaraan, hak rumah mereka. Sangat sedih tuan-tuan. Kan? Duduk di sebelah atas pada Bangladesh, tapi dalam India, tapi atas pada Bangladesh, bersempadan dengan Tibet, sempadan dengan Myanmar, bersempadan dengan Pakistan dan lain-lain. Kan? Ini yang berlaku. Kita cubalah tolong takat-takat mana boleh. Saya pergi malam ni, balik 27, 28 hari bulan pagi sampai insya-Allah. Jadi itulah yang kita boleh buat pun, kita tengoklah kadang-kadang mana, ruang-ruang mana yang kita boleh bantu saudara mara kita seagama. Kan? Jadi dengan bola sebiji ni kita jadi lupa habis. Ramai tuan-tuan orang lupa, orang tak ingat dah. Kerana bola je orang tak ingat, orang lupa belaka. Kempen kita TV, kempen daripada televisyen kita all out. Kan? Menampilkan 60 perlawanan bersama dengan pengulas-pengulas yang terbaik daripada yang terbaik. Itu dia. Kempen dalam Astro Arena, Arena Stadium Astro dan sebagainya. Kempen apa begitu. Kempen TV mana ada, kempen Ramadan mana ada. Kesian tuan-tuan kita tuan-tuan. Kempen Ramadan tak ada. Menteri pun tak berkempen. Kan? Kita nak dengar rakyat Malaysia ni nak dengar Ramadan bila buka TV bunyi Yusuf Tayyub. Tu Ramadan lah tu tuan-tuan. Tanda Ramadan lah tu, habat nak makan kurma. Yusuf Tayyub je lah. Hal lain tak ada tuan-tuan. Kesian. Baik. Sesungguhnya kepentingan Islam hendaklah mengatasi segala kepentingan yang lain demi untuk menegakkan cita-cita Islam, menegakkan kalimah Allah dan kekuasaan yang dapat melaksanakan hukum Allah di muka bumi ini. Jadi maknanya kepentingan lain daripada Islam itu mesti diutamakan. Kan? Maknanya keutamaan Islam melebihi segala-galanya. Kan? Jadi apabila tiba arahan daripada Allah, idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, Allah sebut. Sifat orang beriman ini apabila diputuskan sesuatu ketetapan oleh Allah, tidak ada choice lagi, no choice. Kita mesti patuh,
kita mesti berusaha melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebabnya kalau kita meletakkan kepentingan kebangsaan, kepentingan keluarga itu mengatasi kepentingan yang lain, maka keadilan Allah tidak dapat ditegakkan dengan sewajarnya di atas muka bumi ini. Oleh kerana itu maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mewujudkan golongan Islam, jamaah Islam yang mempunyai sifat-sifat gerakan Islam yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi maknanya Allah Taala perintah itulah tujuan dia. Mengapa disebutkan tajuk dalam bab yang ke-6 ini kepentingan berjamaah. Artinya tujuan dia kerana kita nak selamatkan. Bila kita hidup dalam jamaah, insya-Allah hidup dalam usrah, kan, hidup dalam perbincangan begini, kan. Sebab tu gerakan Islam ni tuan-tuan, dia bukan parti politik semata-mata, kena faham. Gerakan Islam ini dia gerakan dakwah, gerakan tarbiyah, gerakan siasah. Jadi maknanya kita buat wajarlah. Mungkin cawangan kita, mungkin DUN kita, mungkin parlimen kita bukan ditandingi oleh wakil daripada kita, tapi kita buat kerja Islam, kita buat kerja agama. Saya di Batu Cave, saya jadi pengarah MTD DUN Batu Cave. Saya tubuhkan satu NGO nama Rahmat Care, kan? Saya tubuh NGO dan namanya Rahmat Care, dan kita bergerak di atas, kalau kita boleh guna atas nama kumpulan Islam, jamaah Islam, parti Islam, kita bergerak atas nama parti Islam. Tapi kalau tak boleh bergerak, kita nak masuk surau masjid, kita nak buat program dengan anak muda, kita nak mohon sponsor, kita nak buat karnival sana, karnival sini dan sebagainya, maka kita guna nama Rahmat Care. Sebab Rahmat Care ini lebih kepada rahmatan lil alamin. Tema kita Islam rahmat untuk semua. Pertubuhan itu pun nama Pertubuhan Rahmat untuk Semua. Jadi Rahmat Care. Jadi saya tekankan kepada anggota saya, kepada ahli jawatankuasa saya, lebih kurang dalam 3-40 orang, saya tekankan bahawa kerja kita ialah kerja kebajikan dan dakwah. Oleh kerana care itu maknanya kebajikan, kita ambil berat. Jadi kita tak mau setakat kebajikan saja, setakat kerja-kerja amal saja. Kita buat kebajikan dan dakwah. Kita nak tarik seramai boleh orang lain supaya faham kepada kerja buat Islam, kan? Apatah lagi Ramadan ni kita banyaklah kita punya program-program yang kita buat bersama, untuk nak mengajak orang ramai kembali kepada Islam. Kita masuk bazar Ramadan. Saya beritahu dah, saya tak akan masuk bazar Ramadan untuk saja-saja, tetapi kalau untuk tujuan street dakwah, kita masuk, insya-Allah. Kan? Mau kata nak pergi beli petang-petang, saya tak akan pergi beli. Kan? Lebih biarlah makan apa yang ada, isteri masak di rumah walaupun sikit-sikit, kita makan yang itu lebih baik daripada kita pergi buang pahala kita, pergi buang amalan soleh kita ni buat lama ni. Jaga daripada pagi sampai petang, jaga hati, jaga mata, jaga mulut, jaga kaki, jaga tangan, jaga segala-galanya. Petang pergi bazar Ramadan, lingkup buang habis semua. Wal'ayadzubillah. Jadi kita tak mau begitu. Sebab kajian dibuat tuan-tuan, didapati lebih 50% peniaga pasar malam pada Ramadan tidak berpuasa. Tak puasa tuan-tuan. Dia buka pukul 3 petang. Nak jual pukul 4, pukul 5, pukul 3, pukul 2.30 dia set up dah. Masa tu tengah hari rembang, panas. Dia duk buat kerja, duk masak, duk buat siap tu pergi pasar borong apa semua daripada pagi. Dia tak tahan. Kebanyakan tidak puasa. Macam mana tuan-tuan nak beli barang berbuka puasa kepada orang yang derhaka kepada Allah? Takkan tuan-tuan gamak nak pergi beli lagi? Takkan tuan-tuan nak beli kepada orang yang tidak menutup aurat? Yang pastinya mereka adalah orang yang derhaka kepada Allah. Asi, orang yang buat maksiat pada Allah. Tapi tujuan dakwah kita pergi lah, kita buat lah. Kan? Itu dia, tujuan dia. Banyak lagi lah program-program yang lain yang kita akan laksanakan atas nama kebajikan dan juga dakwah. Kita geraklah tuan-tuan. Kan? Kalau surah tuan-tuan ni nak perlu buat nama NGO, buatlah. Yang penting kerja Islam, dakwah Islam sampai kepada sasaran yang kita tujukan. Kan? Begitu. Baik. Ni saya duk plan untuk nak buat rumah anak yatim dan juga tahfiz. Atas nama Rahmat Care tu gandingan lah. Ada satu kawan yang memang duk buat dah untuk lelaki. Semalam bincang ada dia kata, Ustaz mai kita buat sama-sama permintaan untuk perempuan, anak yatim perempuan dan miskin ramai dia kata Ustaz. Jadi kita buat. Saya kata tak apalah, kita bincanglah lepas raya nanti tengok macam mana untuk pengambilan tahun depan. Yang tu kita buat atas nama apa pun tak apa, asalkan
kita membawa misi kebajikan dan juga dakwah. Kita nak tolong orang susah, orang fakir miskin sebagai contoh. Kita nak bagi tahu kat dia, kita boleh bagi bantuan, tak ada masalah. Kita boleh tolong buat rumah dia. Kan? Semalam pun saya tengok ada satu keluarga tuan-tuan. Rumah dia besar ni tuan-tuan ni. Ni besar ni. Ni besar petak kita semayang ni. Petak ni je. Duduk 5 beranak, 7 beranak. Suami, isteri, anak 5 orang. Tuan-tuan bayangkan rumah dia besar ni. Sewa store RM300 sebulan. Dekat Gombak. Dia bagi tahu saya, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak tolong, mai tengoklah. Kalau Ustaz dah kata nak buat kebajikan dan dakwah, mai tengok. Suami dia ni tikpit. Kaki dada, bini saja duduk kerja. Nah, ni pun satu hal juga tuan-tuan. Tapi dia kata, Ustaz, anak dia perempuan ramai. 5 orang tu perempuan ramai. Saya dah ambil dah seorang buat anak angkat saya. Dan saya nak buat lagi, dia kata, insyaAllah. Jadi banyak benda yang kita nak kena buat. Saya kata tak apalah. Jadi kita nak tolong atas nama kebajikan, tapi tak mau tolong saja. Kita nak beritahu kat dia, kata, kamu ni mungkin miskin dunia, tapi jangan miskin akhirat. Itu dia panggil dakwah. Kan? Kita nak selamatkan mereka. Banyak kerja dakwah yang kita nak buat, tuan-tuan. Tak cukup tangan. Tak menang tangan, tuan-tuan. Nak kena buat kerja ni, ya Allah, ya Rabbi, terlalu banyak. Kan? Saya bangsa sungguh bahawa saya tidak ada malam yang tidak ada mesyuarat. Tidak ada malam yang tidak ada perbincangan untuk kerja-kerja agama. Tak ada malam. Tiap-tiap malam. Kalau nak ada sikit pun, hak ni lah, lagu ni lah keluar pergi jauh. Jadi itu pun ada juga pertemuan demi pertemuan. Kan? Kita dah fikir lagi apalah aku nak boleh buat, aku nak bantu. Tiap-tiap malam tuan-tuan, tiap-tiap malam. Kan? Nak tengok apa lagi lah nak kena fikir, apa lagi lah nak kena buat. Banyak. Sampai saya cuma pegang, ada 3 NGO yang saya pegang, dan 3 jawatan dalam parti Islam yang saya pegang. Hak tu je lah. Hak takat tu ya. Kalau ikut banyak-banyak lah. Sebab kita tumpu pada 3-3 cukup. Kan? Saya juga pengurusi Rahmat Care. Saya juga bendahari kepada geng Ustaz. Saya juga bendahari kepada NGO namanya Tautan Rahmat. Dan juga saya jadi AJK Mapim Pusat. Jadi buatlah kerja apa yang boleh buat, kita buat. Kita boleh bantu angle mana, kita bantu. Yang penting kita ada saham. Sebab tenaga muda, tenaga masa yang Allah bagi pada kita ni, Allah akan soal kita balik nanti apa kita boleh buat. Kan? Saya pun baru 38 tahun. Jadi duk ada kekuatan lagi sikit-sikit, guna lagi insya-Allah. Kan? Kadang-kadang memanglah tak tidur. Ni bukan tidur ke tuan-tuan ni? Tak tidur lagi. Nak tidur malam tak boleh tidur. Tengok bola, nak tidur juga pukul 4. Aku nak pergi Syalam pula lagi, tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Ni bukan tidur ke tuan-tuan ni? Lagi pun nak balun sikit lagi. Gitu. Jadi tak apalah, kita buatlah. Saya nak beritahu tu, nak suruh jadi semangat pada kita semua. Apa yang kita boleh bantu untuk agama, kita bantu. Kan? Bersama dengan, yang penting jangan buat kerja seorang. Kan? Jangan buat kerja seorang. Ada setengah orang dia buat kerja seorang, mentang-mentang dia profesor, mentang-mentang dia bekas orang hebat dan sebagainya, ada pengikut dia buat kerja seorang. Tak boleh. Jamaah kita kena buat secara kolektif, secara jamaah. Buat kerja seorang tak jadi tuan-tuan. Tak jadi. Ada setengah orang dia bangga dengan dia nak hentam siapa saja dia boleh hentam. Orang tu tak kena dia hentam. Agama Islam tak kena pun dia hentam. Hak kerajaan tak betul pun dia hentam. Ada golongan lagu tu. Kan? Kita tak boleh. Kita kena duduk alaikum bil jamaah. Wajib ke atas kamu duduk bersama dengan jamaah. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala menerangkan masalah pimpinan gerakan Islam berhubung dengan pimpinan ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya baca, tentu ikut sama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah وهم راكعون. Sadaqallahul azim. Allah sebut apa?
Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, sedangkan mereka rukuk, yakni tunduk menjunjung titah perintah Allah. Kan? Pembantu-pembantu kita, penolong-penolong kamu Allah dan Rasul. Sebab tu kita yakin bila kita nak tegakkan Islam, walaupun ada tentangan, walaupun ada itu ini. Kan? Ada setengah orang tuan-tuan dia nak jaga hati manusia. Nak jaga hati rakan-rakan pakatan dan sebagainya, nak jaga hati pengundi Cina. Sanggup dia mengatakan bahawa hudud tidak relevan, hudud tidak sesuai. Kan? Ini pimpinan gerakan Islam juga. Kalau saya sebut nama, tuan-tuan kenal nama dia, masyhur tuan-tuan. Kan? Lebih pada nak jaga hati manusia, hati pengundi tak boleh sebut. Kan? Kita nanti bila kita menang Putrajaya nanti kita buatlah. Belum tentu tuan-tuan. Kalau dapat tawan Putrajaya pun belum tentu lagi. Sebab mungkin lepas ni kalau tawan Putrajaya pun yang memegang tampuk Putrajaya nanti orang Cina ramai. Sokongan terhadap Cina terhadap DAP semakin kuat. Dipahamkan dalam PRU 14 nanti DAP akan berjaya menguasai Sabah dan Sarawak, Negeri Sembilan dan Perak dan Pulau Pinang. Ini step yang dah ada. Confirm 5 negeri ini akan dipegang oleh Cina. Pahang hampir-hampir insya-Allah. Nah, jadi awak kalau Cina pegang, Cina kuasai banyak majoriti, takkan dia nak bagi? Dia takkan bagi. Kecuali setelah kita berikan kefahaman yang jelas kepada mereka. Kan? Ini kita tak mau. Ada pimpinan yang lagu tu. Dia tak kira, dia boleh menang. Sebab dia duk target PRU 13 baru ni, dia boleh jadi menteri dah. Tiba-tiba Allah tak bagi menang. Padahal baru-baru ni patut boleh menang dah. Dari segi angka, dari segi populariti, dari segi undi popular, dari segi semua boleh menang dah. Boleh menang dah baru ni. Tapi Allah tak bagi juga. Sebab apa? Ada maslahat dia, ada hikmah dia. Mungkin kalau bagi pun lagi, Islam mungkin belum terlaksana. Kalau bagi pun nanti menang pun, kalau boleh tawan Putrajaya menang pun belum tentu lagi Islam akan ditegakkan, belum tentu. Jadi Allah tak bagi, Allah tangguh dulu kemenangan. Sebab Allah lebih mengetahui akan perkara yang sebenarnya. Kan? Jadi ada golongan yang sanggup nak jaga hati manusia, jaga hati pengundi, sedangkan dia sanggup menggadaikan prinsip perjuangan Islam, yang mana prinsip perjuangan kita tidak lain dan tidak bukan kita nak tegakkan hukum hakam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, oleh kerana mereka yang menjalankan tanggungjawab dan tugas gerakan Islam itu ialah manusia, bukannya jin, maka pimpinan gerakan Islam yang ada di atas muka bumi ini adalah terdiri daripada manusia dan mereka yang sebenarnya layak menjadi pemimpin kepada gerakan Islam ialah manusia yang beriman kepada Allah dan Rasul. Yang pertama beriman. Itu dulu. Sebab Allah sebut dalam ayat yang saya bacakan mukaddimah tadi, orang beriman, orang beramal soleh, itulah khairul bariyah. Itulah sebaik-baik makhluk. Secemerlang, sejaya-jayanya manusia ialah orang yang beriman. Kalau pandai sampai ada double PhD, triple masters pun, kalau tak beriman pada Allah, tak yakin dengan janji Allah, tak yakin dengan perjuangan Islam, dia adalah sehina-hina makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Berapa ramai hari ini orang cerdik pandai tapi dia hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tak mau sembahyang, tak mau puasa. Kan? Ada orang sampai profesor nu, hebatlah paling tinggi dah, tak ada jawatan lagi dah. Tak ada panggilan ataupun taraf akademik yang paling tinggi pada dia, tapi dia puasa ke haram tuan-tuan. Mayang pedak, puasa pedak, takkan kita nak kata dia cerdik. Kan? Dia cerdik pun cerdik takat-takat dunia saja. Baik. Jadi nak jadi pemimpin mestilah di kalangan yang pertamanya orang yang beriman kepada Allah. Sebab gerakan Islam ini dipimpin oleh manusia. Kita bukan jin, bukan makhluk halus, bukan. Kan? Walaupun kalau dulu kan orang bukan Islam, orang kafir Quraisy menentang Muhammad, awaklah yang pelantik Rasul ni daripada kalangan manusia adalah manusia. Muhammad pula miskin, papa kedana, ail, susah, tak mengaji, bukannya masuk universiti ke apakah. Orang-orang dulu dia nak nilai lagu tu, dia bukan nilai dari segi ketakwaan seseorang itu kepada Allah. Kan? Tuan-tuan tengok macam dengan Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat, apa yang dia dapat? Tak ada apa. 23 tahun jadi menteri besar. Kalau orang lain tuan-tuan kaya-raya boleh trilion, bukan kata bilion lagi dah, trilion. Kaya, tapi Tok Guru duk teratur juga.
Kan? Tak ada lah rumah dia macam tu lah. Tuan-tuan hidup bangun pagi pergi masjid. Setiap waktu duduk di masjid. Larat tak larat pergi masjid. Saya pergi kat dia 2-3 minggu lepas. Tuan-tuan tengok Allahu Akbar. Saya pimpin dia nak jalan balik. Daripada lepas mayang maghrib tu nak balik. Rumah dia tak larat. Pegang dia, pimpin dia, bawa dia pergi. Rumah gelap. Depan rumah tu gelap. Nak masuk baru buka lampu. Si masuk. Allah cermatnya jaga. Cermat. Jaga. Duit sampai tahap tu jaga. Tak nak bazirkan elektrik. Kita buka tuan-tuan, menerang. Kan? Terang menerang. Tak, Tok Guru tak. Saya ingat waktu saya pergi masa saya belajar di Kelantan, saya masuk jumpa dengan dia. Assalamualaikum Tok Guru. Waalaikumsalam. Masuk mat. Mak duduk kat sofa dulu sekejap, dia buka tingkap, pejabat itu buka tingkap, cahaya tarik langsir, cahaya masuk. Tak buka lampu tempat saya duduk dekat sofa tu, tak buka lampu. Lampu hanya dekat meja pentadbiran dia tu lah. Dalam bilik tu ada meja, ada tempat dia duduk sains-sains semua tu. Lepas tu ada library kecil, ada tempat semayang, ada dapur kecil, ada tandas. Jadi kita masuk duduk, dia ada switch kat meja dia, switch lampu. Dia duduk kat meja, dia petik switch, lampu jalan betul-betul meja dia. Dia pun sains lah, sains kan tengok apa dokumen-dokumen sebagai menteri besar ni. Dan lebih kurang 10-15 minit, dia pun bangun. Dia nak bangun pergi kat saya tu, dia tutup switch ni dulu. Lepas tu dia buka switch kat saya tu. Lepas tu baru bincang. Ya Allah, Ya Rabbi, cermat. Lepas tu dia sendiri pergi bancuh teh. Dia tak tekan button panggil PA tu, orang buat macam tak, dia bancuh teh. Buat, main tolong buat kat kita. Minum mat. Kan? Sampai takut tu tuan-tuan. Nak jaga cermat dia. Amanah yang diberikan Allah Ta'ala untuk memimpin. Lepas tu kita nak ulama' memimpin. Kan? Kita nak supaya ulama' yang memimpin kerana dia orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu yang tu je lah. Kita bukan nak puja manusia, tapi itulah akhlak yang ada pada hari ini. Yang kalau tuan-tuan tengok duduk di ward hospital Kubang Kerian, dapatkan rawatan rutin, pemeriksaan rutin pun, Masya Allah hidup dengan kitab, hidup dengan Quran, semayang di tempat, di bilik rawatan tersebut. Ini dia. Jadi itulah dia yang kita perlukan daripada pemimpin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Saya pergi dalam seminar hudud di Kota Baru baru-baru ni tuan-tuan, Allah menangis tuan-tuan. Kan? Umur 88, umur dekat 90 ni, pejuang Islam sampai ke tahap tu dah pergi ceramah seminar, boleh ceramah lagi 40 minit. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak cakap tu pun, nak bagi salam kena berhenti 2 kali. Tapi masih lagi mampu berdiri, bagi ceramah, bagi semangat 40 minit. Kan? Nak mati dalam perjuangan Islam, nak mati ketika tengah berceramah, tengah berjuang. Macam dengan Datuk Dr. Harundin pun sama. Kan? Anak-anak blok dia, tahan dia supaya jangan banyakkan aktiviti sangat, banyak berehat. Tak mau, dia kata baba nak mati ketika mengajar. Baba nak mati ketika tengah ceramah, bukan nak mati nak tengah tidur, tak mau. Nak mati tengah mengajar. Datuk Dr. Harundin ni sampai pergi ke US nak buat pintasan jantung lagi ni, sampai hospital paling hebat dalam perkara jantung di US ni, we are not welcome to you. Tak boleh terima dah. Kan? Tak boleh tebuk kod depan, dia tebuk kod belakang. Ni tebuk kod belakang ni. Pun tak boleh buat agak. Dan ni duduk bergantung makan ubat lah. Ubat besar-besar. Anak jari dia kata ubat dia makan. Dia bergantung makan gitu je lah dia kata. Tapi dia buat kerja, nak buat kerja. Kemarin petang ni ada lagi Haiti dengan dia dekat mana tu, Shah Alam ni kat mana. Ada Haiti untuk pusat dakwah serantau. Dia buat panggil semua pimpinan-pimpinan, ustaz-ustaz untuk bercerita tentang pusat dakwah serantau yang hebat yang dia menjadi pengurusi. Mai lagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan ulang alik ke IJN pun masih lagi nak buat. Kerana apa? Kerana nak mati dalam perjuangan Islam. Itulah semulia-mulia pengakhiran hidup kita, mati dalam keadaan berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mati di atas katil apa boleh buat? Tapi mati dalam perjuangan Islam juga. Baik. Adalah menjadi satu perkara yang mustahil untuk kita mencapai cita-cita Islam sekiranya pemimpin yang berada di hadapan kita sendiri tidak beriman dengan matlamat yang kita perjuangkan. Tidak beriman dengan matlamat yang kita perjuangkan, tidak beriman dengan cita-cita Islam. Oleh kerana itu adalah menjadi tanggungjawab menjadi pemimpin kepada kita mewujudkan kepimpinan Islam ini. Kan? Jadi mana boleh kita nak menang kalau Islam pun pemimpin pun tak yakin dengan perjuangan Islam.
Duk yakin lagi dengan undi daripada orang Cina, orang India, undi bukan Islam. Kan? Kita tengok ada pimpinan yang lantang menghentam Jais, isu Majid, isu Zarina Abdul Majid. Boboh kau-kau punya hentam. Padahal kawan tu Islam dah. Zarina tu beranak selepas mak pak dia Islam. Dia bukan Zarina binti Abdullah, bukan. Dia Zarina binti Abdul Majid bin Abdullah. Makna dia ni anak-anak dia semua Islam. Soal dia tak beramal dengan Islam tu soal lain lah. Salah kerajaan juga. Saya salah kerajaan belakang tuan-tuan. Kan? Jadi begitu. Jadi ini kerja yang kita nak kena buat. Hari ni orang cabar kita. Orang mudah-mudah saja buat begitu. Kan? Jadi adalah usaha tim-tim yang duk buat kerja nak selamatkan akidah orang Islam, kerana itu kepentingan yang ada untuk melihat tertegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Baik. Hal lain cukuplah tuan-tuan, kita berhenti takat tu dulu. Muka surat 133. Seterusnya pimpinan Islam itu hendaklah mempunyai sifat-sifat Islam. Kita sambung dalam pertemuan yang akan datang biiznillah insya-Allah. Jadi hadirin-hadirat sekalian, saya kalau ada siapa-siapa lagi nak menyumbang untuk sebab tak cukup lagi, kita nak bawa ni tak apa cukup lagi, untuk nak beli makanan, nak beli apa-apa tu di India nanti. Jadi saya minta sedikit rayu dah daripada tuan-tuan untuk membantu kerja-kerja kami ini. Kami nak buat kerja ni, kita perlukan lagi tak talah beberapa ribu sikit lagi ni. Kawan-kawan lain pun pakat-pakat cari untuk nak bagi cukup 10,000. Jadi sebab kos nak pergi ni pun banyak juga. Saya bersama dengan wakil Yayasan Amal Saudara Jamaluddin Ilyas dan Cikgu Azmi dan beberapa sahabat lain daripada Persatuan Malabari. Jadi terima kasihlah kepada yang nak memberikan sumbangan kepada saya, nak bagi zakat ke, nak bagi apa boleh, kerana kita nak bantu fakir miskin. Yang ini asnaf. Kita target, kita bagi sedikit package makanan ni, kurang-kurangnya boleh menghiburkan mereka untuk nak istiqbal Ramadan. Mereka nak sambut Ramadan ni, maka rasa gembira, rasa seronok lah. Kan? Itu tujuan dia. Jadi kita nak bawa sedikit makanan kepada mereka, pakaian kepada mereka, habuan-habuan. Mereka boleh ceria ketika mana nak sambut Ramadan yang akan datang ini insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Yang jadual saya sepatutnya malam ni, tapi malam ni sebab saya kira mungkin tak sempat untuk saya nak bergegas ke airport. Jadi alhamdulillah pagi ni ada kekosongan, maka dibawa saya ke sebelah pagi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini akan memberikan manfaat dan keyakinan yang cukup besar kepada kita, khususnya kita yang mengaku sebagai pejuang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وثبت قلوبهم على دينك وعلى طاعتك. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين والمظلومين في ميانمار وفي إنديا وفي سريلانكا وفي تايلاند وفي فلسطين وفي مصر وفي سوريا وفي كل مكان من مشارقها ومغاربها. اللهم ربنا أفرغ علينا وأفرغ عليهم صبرا. اللهم ربنا أفرغ علينا وأفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامهم وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.